Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Kena like dan share tau. Assalamualaikum semua, bersama Datin Kodi dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Kodi nak gosip-gosip sikit pasal akhirnya misteri terungkai dari hayunan buaya terakhir arwah adik Zain Ryan. Hari pertama, 5 Disember. Beragam itu sikap biasa bagi anak-anak autistik jika kemahuannya tidak ditunaikan. Hatta anak normal sekalipun ada yang bertindak sedemikian. Siapa sangka ragaman itu menjadi pencetus kehilangan kanak-kanak autism berusia 6 tahun Zain Ryan Abdul Matin yang merayu ibunya untuk bermain buaya di taman permainan bawah blok perumahan mereka. Walaupun si ibu Ismanira Abdul Manaf 28 yang bekerja sebagai kerani mengejar masa, hasrat anak sulung daripada dua beradik itu tetap ditunaikan selepas pulang dari sekolah sekitar jam 12.30 hari 5 Disember lalu. Selepas beberapa minit kemudian, ibunya mengajak naik ke kediaman mereka di tingkat 3 sambil membawa beg sekolah Zain dan plastik berisi barang basah untuk menyediakan hidangan tengah hari. Selepas meniti tangga di tingkat 2, Ismanira menyedari Zain hilang selepas panggilannya tidak disahut dan mula mencari di kawasan sekitar, namun ia tidak berhasil. Laporan polis turut dibuat pada hari sama dan pihak berkuasa memulakan pencarian masih sama tidak berhasil. Hari kedua, susulan perkongsian Ismanira di media sosial mengenai kehilangan Zain menemui jalan buntu, dia memohon penduduk setempat membantu mencari kanak-kanak malang itu pada 11.16 pagi pada 6 Disember. Pada 11 petang, beberapa kanak-kanak memberitahu mereka melihat mangsa masuk ke kawasan belukar berhampiran selain dikatakan bermain di tingkat 3 blok terbabit tetapi melarikan diri sebab melihat kehadiran orang lain. Sekitar jam 4.27 petang, pihak polis mengaturkan unit anjing pengesan K9 bersama bomber untuk mencari di kawasan berhampiran, namun tiada petunjuk keberadaan mangsa. Kegagalan itu mendorong pihak polis menggerakkan operasi pencarian rumah ke rumah bermula jam 9 malam membabitkan penduduk setempat untuk memeriksa 2,482 unit kediaman di 18 blok Pasir tersebut. Sejam kemudian, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid mendapat panggilan daripada anggotanya bahawa mayat Zain ditemukan orang awam di kawasan sungai berhampiran. Jeritan Ismanira memecah kesunyian di malam itu apabila melihat jasad anaknya terkujur dalam keadaan mengiring di sungai berkenaan. Si ayah pula beberapa kali pitam dek gagal menahan berita pilu tersebut. Penemuan itu turut menimbulkan tanda tanya kerana lokasi terbabit telah dilalui oleh unit K9 sebanyak 3 kali sejak hari pertama iaitu pada 5 Disember sekaligus membuktikan Zain mungkin dibunuh di tempat lain dan baru ditempatkan di situ. Hari ketiga, hasil laporan bedah siasat yang dijalankan pihak forensik di Hospital Sungai Buloh pada 7 Disember mengesahkan terdapat kesan cedera di leher dan badan mangsa. Kes yang diklasifikasikan sebagai kematian mengejut akhirnya ditukar kepada Seksyen 302 Kandung Keseksaan selepas penemuan terbaru itu menunjukkan ada kesan melawan di leher mangsa. Jenazah Zain Ryan kemudian dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara sekitar jam 7 malam. Polis memulakan siasatan termasuk mengambil keterangan ibu mangsa dan juga individu pertama menemukan jasad Zain Ryan. Hari ini, polis telah menutup kawasan penemuan jasad Zain Ryan kepada orang ramai bagi menjalankan siasatan lanjut dan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat tampil membantu. Polis juga memanggil sekali saksi-saksi yang telah memberi keterangan sebelum ini. Dalam masa sama, pihaknya kini sedang giat mendapatkan beberapa bukti rakaman kamera lintas tertutup sekiranya ada di kawasan berdekatan. Tinjauan Malaysia Gazette mendapati tiada CCTV di kawasan sekitar itu, melainkan di bahagian lot sekitar pintu masuk Pasir Puri berkenaan yang agak jauh dari lokasi kes sekitar 600 meter. Perhatian Malaysia Gazette turut mengesan satu alat seakan CCTV di Bansal yang dipercayai stor menyimpan barangan untuk berkebun
kurang 100 meter dari lokasi kes. Bagaimanapun ia dilihat seperti tidak berfungsi memandangkan suis tidak dihidupkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #Sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Cerita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.